أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Salam sejahtera kepada anak-anak murid semua. Apa khabar semua? Ustaz doakan semoga semuanya dalam keadaan yang sihat. Dari segi mental, dari segi fizikal. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi pada minggu ini. Iaitu di dalam kelas kita, iaitu pendidikan kesihatan tahun 2, tahun 2 Osman 2021. Baik, kita teruskan dengan topik kita pada hari ini. Tapi sebelum tu, Ustaz suka nak refresh balik ataupun flashback balik apa yang Ustaz dah terangkan pada minggu lepas. Kalau murid-murid masih ingat, Ustaz ada terangkan mengenai apa isi kandungan di dalam buku teks tahun 2 Pendidikan Kesihatan 2021. Seperti mana apa yang Ustaz bagi tahu minggu lepas, buku teks kita adalah bergabung dengan pendidikan jasmani. Okey, buku teks itu pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan. Jadi, di dalam isi kandungan buku teks tersebut yang Ustaz dah terangkan pada minggu lepas, dalam itu kita punya tajuk untuk pendidikan kesihatan cuma ada 3 tajuk utama dia. Okey. Pada hari ini Ustaz akan sentuh dengan lebih secara mendalam mengenai tajuk yang pertama untuk pendidikan kesihatan. Baik. Ustaz akan sharekan buku teks digital supaya lebih mudah untuk kita nampak apa yang Ustaz akan bincangkan dengan pelajar. Okey. Okey, baik. Untuk pendidikan kesihatan di dalam buku teks pendidikan jasmani dan kesihatan, murid boleh lihat di dalam unit 9. Okey, unit 9 itulah yang kita akan bincangkan yang mengenai tajuk dia iaitu Hari yang Ceria. Mungkin ada Ustaz dah buat pencerahan pada minggu lepas mengenai unit 9 ni, Hari yang Ceria. Tapi minggu ini kita akan ulang balik sebab kita punya tajuk ni cuma ada 3 tajuk, ada 3 unit. Jadi kita akan ulang supaya murid lebih faham, lebih memahami apa yang kita bincangkan di dalam buku teks ini. Okey. Unit 9 mengenai Hari yang Ceria di mana Hari Kanak-Kanak Sedunia ni disambut pada 8 November pada setiap tahun. Jadi setiap tahun seluruh dunia akan menyambut Hari Kanak-Kanak Sedunia. Kenapa perlunya kita sambut Hari Kanak-Kanak Sedunia ini? Sebabnya adalah untuk meraihkan, untuk melahirkan rasa gembira kerana lahirnya kanak-kanak di dunia ini adalah untuk meneruskan apa? Meneruskan untuk meneruskan apa? Perjuangan ibu dan ayah pada masa yang akan datang. Jadi kanak-kanak ini juga adalah menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang ketua, menjadi seorang imam. Kalau lelaki menjadi seorang imam untuk isteri, kalau lelaki menjadi seorang ketua, pemimpin dalam keluarga. Kalau contohnya tak ada ayah, jadi yang memikul tanggungjawab itu adalah anak lelaki. Baik. Jadi seterusnya kita akan terangkan apa yang kita akan belajar di dalam ini mengenai gaya hidup yang sihat. Seperti mana apa yang Ustaz bagi tahu pada minggu lepas pun sama juga. Mengenai postur, kedudukan badan kita. Macam mana kedudukan badan kita ni. Cara duduk kita macam mana, cara berdiri kita pun macam mana, cara tidur kita macam mana, kedudukannya betul, cara mengangkat barang pun macam mana dengan kedudukan yang betul. Jadi dekat sini cara duduk dan cara salah itu adalah boleh tengok dalam buku teks ni. Cara betul yang betul macam mana? Duduk dengan tegak. Kedudukan badan kita ni, postur badan kita ni mesti duduk dengan tegak. Yang kedua, kita tengok yang bahagian betul dulu. Yang kedua, cara berdiri pun mesti tegak.
Cara berdiri tu mesti tegak. Yang ketiga, cara tidur. Okey, mengiring ke kanan. Pada minggu lepas Ustaz beritahu, kalau kita ikut sunnah Nabi kita, kita mesti mengiring ke kanan. Kerana apa? Kerana sebelah kiri kita ni adalah jantung kita. Kalau kita tidur mengiring ke sebelah kiri, akan memberi tekanan kepada jantung kita dan akan memberi kesan yang buruk terhadap pengaliran darah di dalam badan kita. Okey. Dan yang keempat iaitu cara mengangkat barang pun sama, kena buat dengan cara yang betul. Okey, kena duduk dulu. Duduk, samakan kedudukan kaki dan tangan baru kita angkat barang. Jangan kita membongkok. Kalau membongkok ni maksudnya kita punya pinggang ni akan ada rasa sakit. Okey. Taklah dia rasa sakit terus, tapi dia akan memberi kesan pada masa akan datang. Okey, contoh yang salah pula kita tengok untuk cara duduk tu dia bongkok. Ni semua tengok cara yang salah tu bongkok. Cara berdiri pun dia macam bongkok juga. Dia tak tegak. Cara tidur pun dia mendongak ke atas. Okey, ini memberi kesan yang buruk. Okey, kepada bahagian ni, leher kita ni. Tegangan leher ni. Jadi kalau murid nak tidur, ikutlah sunnah Nabi SAW, tidur mengarah mengiring ke sebelah kanan. Dan juga cara mengangkat barang pun tak boleh dia membongkok macam tu sebab pinggang akan tak sakit. Okey. Jadi di sini terdapat informasi yang sedikit untuk kita fahami. Postur ni, mengenai postur ni adalah bentuk tubuh semasa kita duduk, semasa kita berdiri, berjalan dan mengangkat barang. Dan rehat pula, apa yang maksud rehat? Rehat ni berhenti sementara daripada melakukan aktiviti fizikal dan mental. Relax dulu, okey? Kalau buat kerja tu, jangan buat kerja tu, kata orang, kalau kata orang Sarawak apa? Senggaut. Jangan buat terlalu cepat. Relax. Buat satu-satu, buat langkah demi langkah. Sebab apa? Kalau awak buat secara terlalu drastik, terlalu laju, sampai awak tak ada rehat, ini akan memberi kesan yang buruk kepada badan awak. Badan awak akan lemah, badan awak akan letih, okey, urat awak akan sakit. Okey, muda-muda lagi dah sakit. Itu yang perlu dijaga daripada kecil. Okey? Sebab nanti kalau awak dah jenis orang yang bekerja kuat, kita perlu tengok kita punya cara badan kita, bahasa badan kita ni. Okey, kalau awak kerja kuat, kuat berpeluh, okey, pastikan awak kena ada cukup rehat. Rehat tu mesti cukup untuk memberi peluang dan ruang kepada badan awak untuk memulihkan diri sendiri dan rehat. Okey, kalau tidur, tidur ni maksudnya kita melelapkan mata dan merehatkan badan. Okey, rehat dan tidur. Rehat ni maksudnya contoh kalau awak rehat ni dalam masa setengah jam, rehat semasa bekerja awak perlu kena rehat dalam masa setengah jam ke ataupun 20 minit. Lepas tu baru boleh teruskan kerja. Dan kalau tidur ni maksudnya itulah rehat-rehat yang sebenar. Awak merehatkan minda awak rehatkan tubuh badan awak dalam jangka masa yang panjang. Okay? Dalam jangka masa yang panjang. Standard, kalau kita tidur dalam masa paling-paling pun, contohnya untuk tidur yang cukup adalah 8 jam. Dah cukup. 8 jam ataupun 9 jam. Jangan pula tak tidur dengan cukup. Contohnya tidur pukul 12 malam, bangun pukul 3 pagi. Itu maksudnya awak belum cukup rehat awak. Okay, tidur awak tak cukup. Pastikan awak tidur paling-paling dalam pukul 10. Okay, bangun subuh dalam pukul 5, 5.30. Okay, boleh cukup. Itu baru dikira cukup tidur. Okay, baik. Seterusnya, Ustaz nak sentuh bahagian apa pula dia punya kepentingan rehat dan tidur. Okey. Rasanya Ustaz dah bagi tahu pada minggu lepas apa kepentingan dia. Tapi minggu ini Ustaz akan ulang lagi dan Ustaz akan bagi tugasan pula. Okey.
Minggu lepas Ustaz cuma bagi penerangan secara teori sahaja, penerangan secara mulut sahaja. Jadi minggu ini Ustaz bagi penerangan teori, okey, dan juga perlu ada tugasan untuk murid buat pendidikan kesihatan ini. Jadi kepentingan menjaga postur ini yang pertama iaitu kalau kita menjaga bentuk posisi, postur kedudukan badan kita ketika kita duduk, ketika kita baring, ketika kita mengangkat barang, ketika kita berdiri, jadi ia akan memberi kesan kepada tumbuh besaran sempurna. Contoh kalau kita jaga dengan baik, kita punya kesihatan fizikal ini insya-Allah akan tumbuh akan membesar. Tumbesaran kita ni membesar dengan sempurna. Itu yang penting, yang pertama. Yang kedua iaitu untuk mengelakkan kecederaan. Apabila kita jaga postur dengan baik, kita buat angkat barang tu dengan baik, dengan betul, dengan cara yang elok, jadi ia akan mengelakkan kita daripada mendapatkan kecederaan. Contoh kita angkat barang. Okey, angkat barang, kita nak tunjuk kita ni kuat. Jadi kita angkat barang menggunakan satu tangan sahaja. Itu adalah bahaya. Sebab kalau kita nak angkat barang berat, kita memerlukan kedua-dua tangan untuk mengangkat barang tersebut. Kalau kita menggunakan satu barang ini, jadi maksudnya kita tak seimbang. Kemungkinan barang itu boleh jatuh, dan kalau jatuh pun kemungkinan akan menimpa kita, menimpa diri sendiri. Itu yang bahaya. Itu kepentingan menjaga postur ni untuk mengelakkan kecederaan. Yang ketiga, badan automatik jadi sehat. Badan lebih sihat kalau kita jaga postur ni. Kalau kita berdiri betul-betul tegak, okey, badan kita straight, okey, kedudukannya betul, ini akan memberikan jadikan badan kita lebih sihat. Yang keempat iaitu hidup kita lebih cergas, okey, lebih cergas. Kalau fizikal kita cergas, otak kita akan jadi cerdas. Kalau otak kita jadi cerdas, kita boleh belajar dengan baik. Jadi ini yang penting. Okey, sebab kita kena jaga perkara yang kecil. Daripada sekecil-kecil perkara ni, kita akan memberi manfaat kepada perkara-perkara yang besar, akan memberi kesan kepada pembelajaran murid, akan memberi kesan kepada apa yang murid lakukan pada aktiviti seharian. Okey, baik. Pun sama juga di dalam kepentingan rehat dan tidur ini. Yang pertama, seperti yang Ustaz cakap minggu lepas lah. Okey, untuk perut. Penting kalau kita rehat dan tidur ni adalah untuk melancarkan proses penghadaman. Kita bagi masa usus kita untuk rehat, untuk buat proses. Contohnya kalau kita nak tidur malam, kita mesti 3 jam sebelum tidur, jangan makan makanan yang berat. Sebab apa? Kalau awak makan makanan yang berat, lepas tu setengah jam tu awak tidur, ini akan memberi tekanan kepada usus kita, memberi tekanan kepada proses penghadaman kita, kerana awak rehat, dia pula yang bekerja. Ini adalah tidak adil. Jadi kalau makan mesti selepas maghrib, jangan terlalu lambat awak makan. Okey, itu yang penting. Yang kedua iaitu untuk membina dan membaiki sel-sel yang rosak. Contohnya kalau seharian awak bekerja keras, contoh kalau ada ayah awak yang jadi petani ke, jadi menoreh getah ke, yang bekerja di luar yang dipanas, okey, contoh jadi di situ akan ada kesan di mana sel-sel ataupun ada urat-urat dia yang sakit, yang selio, sel-sel dia dalam badan dia rosak. Jadi sebab itulah pentingnya rehat dan tidur ni, supaya apabila kita rehat, apabila kita tidur, ini akan memberi kesan yang baik kepada sel-sel yang rosak ini. Dia akan baiki sendiri, okay? Dengan kita mesti cukup rehat dan cukup tidur. Yang ketiga, meningkatkan keupayaan untuk belajar dan menyegarkan tubuh. Ini memang penting. Memang penting. Yang paling penting. Supaya kalau murid rehat, kalau murid tidur dengan cukup, minda ni cerdas, ini akan memberikan keupayaan untuk belajar dan tubuh kita ni segar. Sebab itulah dalam kelas, Ustaz pernah lah pemerhatian Ustaz. Adalah juga beberapa orang murid yang
Ustaz tengok pagi-pagi dah ngantuk, mata ni dah tertutup, tak tahu kenapa. Mata ni macam ada apa? Ada benang, ada jahitan, tak boleh nak buka, berat je. Sebab apa? Sebab yang pertama tak cukup tidur. Ini faktor utamanya. Sebab apa tak cukup tidur? Tengok YouTube, tengok game, tengok benda-benda perkara yang tak berfaedah. Kalau buat perkara yang berfaedah pun tak apa. Tak apalah juga. Tapi ini buat benda yang main game, main apa benda. Ustaz pun tak tahu nama game tu. Okey, itu contoh yang tak elok. Jadi, dinasihatkan murid supaya tidur dengan lebih awal dan perlu rehat yang cukup. Yang seterusnya dapat merehatkan fizikal dan mental. Ini secara keseluruhan. Okey. Bila dapat kita tidur 8 jam ke 9 jam, automatik badan fizikal kita ni semua okey, sihat. Mental kita pun sihat juga, cerdas. Okey, baik. Itu merupakan kepentingan postur, menjaga postur, rehat dan tidur. Okey. Okey, baik. Seterusnya. Yang ni kita sentuh sikit. Okey, kita pergi kepada unit seterusnya, bukan unit seterusnya, subtopik seterusnya iaitu mengenai menjaga diri sendiri. Okey, minggu ni kita sentuh pula jaga diri. Apa maksud jaga diri ni? Maksudnya kita jaga kita lah. Contohnya SOP sekarang ni, kita mesti jaga kita jaga kita. Kalau kita tak jaga kita, siapa lagi nak jaga kita? Betul tak? Okey. Jadi jaga diri ni sentuhan selamat. Okey, sentuhan selamat ialah sentuhan yang membuatkan kamu gembira, selesa dan positif. Apa maksudnya? Maksudnya kalau kamu disentuh orang, kalau kamu rasa macam terancam, rasa macam peliklah dia ni. Itu merupakan sentuhan yang tidak selamat. Okey, contoh sentuhan tidak selamat ialah sentuhan yang membuatkan kamu marah, sedih dan keliru. Jadi murid kena faham yang mana sentuhan selamat, yang mana sentuhan tidak selamat. Jadi jadi di sini tengok situasi yang pertama ini. Tengok sentuhan tidak selamat. Contoh sentuhan tidak selamat ni. Situasi yang pertama ni. Ada seorang pakcik ni, tengok cantik juga budak ni. Ida sakit kaki boleh saya urut, tidak boleh sentuh saya. Jadi di sini murid budak tersebut mengetahui ada niat yang tidak baik terhadap dia. Pakcik tu tengok dia lain macam je. Jadi ini merupakan sentuhan tidak selamat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tengok situasi yang kedua. Pun berkaitan dengan sentuhan tidak selamat ini, iaitu tengok ikut abang jalan-jalan nak tak? Maksudnya dia ada niat yang tidak baik. Contoh dia bagi gula ke, dia bagi keropok ke, jajan ke, apa-apa ke, untuk menarik perhatian budak itu supaya budak tu boleh ikut apa yang dia cakap. Jadi ini adalah taktik taktik pencolekan kanak-kanak. Kalau ada yang perasan, ada beberapa tahun-tahun yang sebelum-sebelum ni ada yang kes colek menggunakan taktik tersebut. Jadi di sini siapa ni kanak-kanak tu, perempuan ni cakap tidak mengapa, mak saya sedang menunggu di sana, sebab dia tahu bahawa itu akan memberi mengundang bahaya kepada diri dia. Itu merupakan dua situasi yang ada di dalam buku teks ni, contoh dia untuk tidak selamat, sentuhan tidak selamat. Kita tengok pula sentuhan tidak selesa. Ada sentuhan tidak selesa. Ini situasi yang ketiga. Merupakan anak kepada sentuhan tidak selamat. Jadi kalau dia rasa tak selamat, kalau dia rasa tak selesa, itu ada sentuhan yang tak baik. Maksudnya itu merupakan sentuhan yang kurang baik untuk diri dia. Sebab memberi kesan terhadap keselesaan dia. Contoh, situasi yang ketiga, kita tengok pula. Rani lamanya tidak jumpa. Cukuplah Ina, saya rasa tidak selesa. Maksudnya ada orang ni yang suka dipeluk. Ada orang ni yang tak suka dipeluk. Itu adalah lumrah manusia. Jadi
sentuhan tidak selesa ni, dia ni mungkin selamat. Okey, contohnya kalau ada Ali. Ali ni ada ayah dia. Ayah dia lama dah dia tak jumpa ayah dia dalam 2 minggu, dalam 2 bulan lah contohnya. Ayah ni dia jenis suka peluk anak dia. Tapi kalau anak dia si Ali ni dia macam dia rasa rimas kalau dipeluk. Jadi sentuhan itu sebenarnya sentuhan yang selamat, tetapi bagi Ali dia rasa kurang selesa dan ini menjadikan sentuhan itu sentuhan yang tidak selamat bagi dia. Dia rasa rimas, dia tak selesa. Itu contoh yang boleh kita lihat di dalam situasi kehidupan. Okey, kita tengok pula situasi yang keempat. Okey, pinjam buku kamu, tolonglah. Nak pinjam boleh, tapi jangan sentuh paha saya. Ini yang bahaya. Ini yang ada contoh ada yang berlaku pada, Ustaz pun tak ingat, pada tahun-tahun lepas. Okey, ada kes macam ni. Jadi ini mengundang kepada kes secara automatiknya mengundang kepada kes apa? Boleh jadi kes bully, rasa dibuli. Ini yang bahaya. Boleh jadi kes harassment, gangguan seksual. Ini yang bahaya. Jadi kalau kita pegang bahagian-bahagian yang sensitif ini boleh mengundang benda-benda yang perkara dan situasi yang negatif terhadap murid tersebut. Jadi di sini untuk pengukuhan ni, bincangkan mengapa situasi tersebut dikatakan sentuhan tidak selamat dan tidak selesa. Ustaz dah bagi tahu. Kenapa? Walaupun mak kita, walaupun ayah kita yang peluk, tapi diri kita yang tak selesa ni, maksudnya ia tidak selamat bagi kita. Kita boleh slow talk, boleh cakap perlahan, cakap baik-baik. Saya tak suka dipeluk. Okey, contohnya lah. Okey, seterusnya kita pergi pula kepada sentuhan yang okey. Itu saja untuk sentuhan yang tidak selamat. Okey. Jadi pada minggu ini Ustaz cuma sentuh bahagian untuk jaga diri ni. Jaga diri dan juga yang tadi tu iaitu kepentingan postur tadi, rehat dan tidur. Okey, sebab kita punya topik pendidikan kesihatan ni cuma ada 3 topik. Okey, untuk unit 9 ini, yang pertama unit 9 ini iaitu hidup ceria ini. Ustaz bincangkan, ambil subtopik tu. Untuk 1 minggu ni kita bincang subtopik ini sebab kita akan berjumpa lagi pada masa akan datang. Banyak lagi masa kita akan bincangkan untuk 3 topik ini. Jadi untuk tugasan, tanpa melengahkan waktu, Ustaz nak buat tugasan terus untuk tahun 2 Osman dengan baik-baik. Apa yang Ustaz nak awak buat adalah Ustaz nak awak buat poster. Okey. Tak kisah poster mengenai poster mengenai kesihatan, mengenai penjagaan postur kita. Poster penjagaan postur. Okey. Awak kena lukis kedudukan yang betul dan kedudukan yang salah. Okey. Okey. Kita tengok berdasarkan ini. Ustaz nak murid buat, lukiskan, cara duduk yang betul, cara duduk yang salah, cara berdiri yang betul, cara berdiri yang salah, cara tidur yang betul, cara tidur yang salah dan cara mengangkat barang. Okey, empat perbuatan ini Ustaz nak murid lukis, ikutlah kreativiti murid masing-masing. Okey, nanti kalau dah buat, tulis tajuk dia, tajuk cara postur badan. Postur badan. Tulis tajuk, tulis tarikh dia dan lukiskan di bawah. Cara duduk, lukis yang betul macam mana, yang salah macam mana. Cara berdiri, lukis cara betul macam mana, cara salah macam mana dan seterusnya. Okey, itu tugasan pendidikan kesihatan pada minggu ini iaitu pada 1 hari bulan Februari 2021. SK Rakyat Jalan Haji Bol Hasan. Okey, itu tugas dia. Jadi Ustaz harap
lepas murid dah siap, okey, Ustaz harap kalau murid dah siap nanti boleh hantar dengan Ustaz segera. Okey, kalau dah siap lah, Ustaz tertentukan due dia, tapi mesti buat sebab Ustaz akan tulis laporan, Ustaz akan buat penilaian berdasarkan kreativiti murid membuat poster tersebut lah. Okey. Poster tu secara umum, secara random saja. Yang penting tema dia adalah kedudukan postur kita, postur kedudukan badan. Tulis 4 poin yang Ustaz nak, cara duduk, cara berdiri, cara tidur dan cara mengangkat barang. Okey. Lukis yang mana kedudukan betul, yang mana kedudukan yang salah. Secara ringkas saja. Buat dalam kertas A4 tak apa. And then lepas tu hantar dengan Ustaz. Okey. Itu adalah tugasan untuk minggu ini. Okey, akhir kata daripada Ustaz, stay safe, jaga diri sendiri. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lemah itu, kurangnya itu adalah daripada diri Ustaz sendiri. Okey, saya minta maaf kalau ada yang tersalah cakap, tersalah bahasa, terguris hati ataupun apa-apa saja, benda perkara-perkara yang negatif, Ustaz minta maaf daripada hujung rambut hingga hujung kaki. InsyaAllah pada minggu depan kita akan berjumpa lagi. Nanti Ustaz akan bagi tahu macam mana secara segera ataupun Ustaz hanya bagi tugasan. Okey? Seperti ini. Okey, aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.